One, two, three. Pengenalan saya ialah sebaik sahaja kerajaan mengumumkan mengenai peralihan fasa yang memberi peluang orang ramai untuk keluar bercuti, ramai menarik nafas lega. Tidak dinafikan bercuti atau melancong salah satu platform yang boleh membantu merasakan kita lebih sihat dari segi mental healthnya. Namun perlu diingatkan meskipun ramai sudah menerima vaksinasi virus COVID-19, keadaan sebenarnya belum pulih sepenuhnya dan langkah berhati-hati perlu diambil. Justru itu, kami akan kongsikan beberapa tips yang mungkin boleh dipraktikkan jika membawa ahli keluarga, terutama bersama si kecil untuk beriadah atau melanjutkan. SOP pelancongan yang pertama ialah memakai pelitup muka yang sesuai. Sebagai orang dewasa yang sudah mempunyai keluarga, pemilihan tentang pemakaian pelitup muka untuk kanak-kanak amat penting kerana kanak-kanak masih belum faham dengan keadaan COVID-19 yang sedang melanda dunia. Ibu bapa mestilah bijak dalam menasihati kanak-kanak supaya sentiasa memakai pelitup muka. Ketika ini, di pasaran terdapat banyak pelitup muka untuk kanak-kanak. Malah, pelitup muka untuk kanak-kanak juga lebih memberi keselesaan kepada mereka kerana saiz yang lebih sesuai berbanding menggunakan saiz orang dewasa. SOP pelancongan yang kedua ialah dari segi penginapan perhotelan. Memastikan penjarakan sosial 1 meter serta meletakkan tanda sepanjang masa. Jarak antara pelancong dan pekerja sekurang-kurangnya 1 meter. Mewajibkan penggunaan hand sanitizer bagi pekerja dan pelancong bagi memudahkan setiap pelancong yang hadir. Sentiasa memakai topeng muka atau face mask semasa daftar masuk atau daftar keluar dan semasa berada di tempat awam. Pelupusan topeng muka dibuang ke dalam tong sampah bertutup. Mengambil dan merekod maklumat peribadi termasuk suhu badan pelancong sebelum memasuki premis. Bilangan pelancong tertakluk kepada keluasan premis dan penjarakan sosial yang dibenarkan pada satu-satu masa mengikut premis. Menyediakan dan mempamerkan garis panduan do and don'ts di kawasan strategik hotel untuk panduan pelancong dan pekerja hotel mengenai langkah-langkah pencegahan penularan wabak COVID-19. Mengawal jumlah tetamu di kawasan umum dan lobi hotel. Pelancong hendaklah berada di dalam bilik masing-masing dan tidak dibenarkan berlega-lega atau berhimpun di satu-satu tempat. Menghadkan pintu masuk atau pintu keluar tertentu bagi mengawal pergerakan pelancong. Amalkan kebersihan diri. Memandangkan terdapat kanak-kanak yang masih belum faham mengenai akibat penanganan COVID-19, ibu bapa orang dewasa perlu melatih mereka untuk mengamalkan kebersihan kendiri, seperti tidak memegang muka sesuka hati dan kerap membasuh tangan. Pastikan kanak-kanak tidak memegang atau bermain barangan yang tercemar dan digunakan oleh orang ramai. Jika mereka menggunakannya, pasti tangan segera dibasuh atau menggunakan cecair sanitasi. Ingatkan kepada anak-anak bahawa cecair sanitasi kini menjadi senjata ketika berada di luar rumah dan pastikan tangan sentiasa bersih. Poin pertama, hanya bagi individu lengkap vaksinasi. Kebenaran bagi aktiviti pelancongan juga tertakluk kepada individu yang telah lengkap vaksinasi COVID-19. Pembukaan sektor pelancongan domestik yang dibuat secara berperingkat mengikut fasa ini dapat memberikan sinar buat penggiat industri pelancongan selaras dengan pelan pemulihan pelancongan. 14 hari selepas suntikan dos kedua bagi vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac, manakala 28 hari selepas suntikan bagi CanSino dan Johnson & Johnson. Anak-anak di bawah umur 18 tahun boleh turut serta melancong bersama-sama ibu bapa atau penjaga masing-masing yang telah lengkap divaksinasi. Patuhilah segala prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Majlis Keselamatan Negara. Sentiasa membawa sijil digital vaksinasi lengkap maupun kad vaksinasi. Sebagai bukti sudah mengambil 2 dos vaksin lengkap untuk melancong. Jika didapati gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP pada Ops COVID-19, polis akan mengeluarkan kompaun. Tidak dibenarkan melancong sekiranya belum cukup tempoh 14 hari bagi dos kedua COVID-19. Saya ingin membentangkan kebaikan mematuhi SOP. Yang pertama, perlu diperjelaskan Malaysia belum bebas COVID-19 dan tiada pun mana-mana pengisahan kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM ataupun Majlis Keselamatan Negara MKN menyatakan demikian.
Kerajaan sentiasa memberikan kita peringatan demi peringatan kepada kita dengan adanya fleksibiliti ini. Kita masih lagi tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Yang kedua, sekiranya semua masyarakat mengikuti SOP yang telah ditetapkan, COVID-19 yang sedang menular akan dapat diputuskan. Yang kedua, kesan melanggar SOP. Jika masyarakat lalai mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, hal ini akan memberikan kesan yang buruk kerana jumlah kes positif akan semakin meningkat. Hal ini juga akan memberikan kerisauan kepada masyarakat sekiranya kerajaan melaksanakan kembali perintah kawalan pergerakan PKP. Bagi masyarakat yang tidak memakai pelitup muka semasa berada di halayak ramai, pihak polis memberikan saman sebanyak RM1000. Jika masyarakat tidak mengimbas mai sejahtera semasa hendak memasuki kedai, saman juga akan dikenakan sebanyak RM1000. Akhir sekali, kesimpulan. Dengan adanya kefahaman mengenai SOP yang ditetapkan, sekurang-kurangnya kebarangkalian penularan COVID-19 dalam kalangan ahli keluarga untuk melancong rendah. Jika mereka mengamalkan dan mematuhi kesemua SOP melalui konsep ini, kerajaan mungkin akan dapat membenarkan melancong ke negara yang kurang berisiko penularan COVID-19 serta negara yang mengamalkan SOP yang berkesan. Dengan mengadaptasi norma baru seperti pergerakan sosial, menggunakan penutup hidung dan mulut serta menjaga kebersihan diri, mampu mengembangkan ekonomi semasa pelancongan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.